Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini, saya akan ceritakan dua kisah seram. Kisah pertama adalah mengenai misteri lelaki kelabu. Dan kisah kedua adalah kisah daripada kiriman penonton, iaitu gangguan di asrama. Let's go. Kisah seram pertama adalah mengenai misteri lelaki kelabu. Kisah ni berlaku di selatan California, USA, iaitu di sebuah pulau yang bernama Pulau Pauli. Penduduk tempatan kat situ cakap, lelaki kelabu ni merupakan satu jelmaan lelaki yang berpakaian serba kelabu. Lelaki kelabu ni juga dikatakan satu jelmaan yang baik, sebab dia selalu bagi amaran. Setiap kali dia menjelma tu menandakan akan datangnya satu ribut taufan yang besar. Jadi setiap kali orang nampak dia, memang orang akan keluar daripada pulau tu. Penduduk pulau tu ada rekodkan setiap kali lelaki kelabu tu menjelma. Kali pertama lelaki kelabu tu menjelma adalah pada tahun 1822. Itu adalah jelmaan yang paling awal lah. Dan jelmaan yang terakhir ataupun terkini adalah pada tahun 1989. Sepanjang tempoh tu, iaitu pada tahun semenjak tahun 1822 hingga 1989, ada 5 kali ribut taufan yang besar melanda Pulau Pauli. Dan dikatakan setiap kali sebelum ribut taufan tu datang, ada dikabarkan bahawa jelmaan lelaki kelabu tu muncul. Setiap kali sebelum ribut taufan tu, 5-5 tu, setiap kali tu memang dikatakan ada lelaki kelabu tu datang, lelaki kelabu tu muncul. Dan memang ada yang terselamat daripada ribut taufan disebabkan jelmaan tu. Biasanya jelmaan tu dia muncul kepada pengunjung pulau tu yang jalan-jalan di kawasan pantai, ataupun para nelayan yang nak keluar ke laut untuk cari tangkapan ikan lah. Orang-orang yang pernah nampak jelmaan lelaki kelabu ni mengatakan lelaki kelabu ni dia berpakaian serba kelabu. Dia pakai topi kelabu, baju kelabu, seluar kelabu, semua kelabu. Dia pakai pakaian serba kelabu dan dia akan melambaikan tangan. Dia akan melambaikan tangan macam tu. Lepas tu dia hilang. Itulah cara dia bagi amaran supaya beredar daripada pulau tu dan menandakan ada bahaya besar yang akan datang, iaitu ribut taufan. Dan penduduk pulau tu mendakwa sesiapa yang pernah tengok lelaki kelabu tu biasanya memang akan terselamat daripada ribut taufan yang datang. Lelaki kelabu ni dikatakan adalah jelmaan seorang lelaki yang pernah hidup dekat pulau tu dulu. Lelaki tu dah mati. Ceritanya lelaki tu dulu adalah seorang anak kepada keluarga yang kaya lah. Keluarga lelaki ni memiliki satu hotel dekat Pulau Pauli tu. Nama hotel tu Pelican Hotel. Satu petang lelaki tu dia nak jumpa makwa dia. Masa tu makwa dia duduk agak jauh lah daripada dia, kat pulau tu juga, tapi kawasan yang bertentangan dengan dia. Maknanya di sebelah hujung pulau macam tu. Lelaki ni dia baru balik daripada belayar yang jauh lah. Maknanya memang dah lama dia tak balik ke pulau tu, dan dah lama tak jumpa makwa dia. Jadi pada petang hari tu dia nak pergi jumpa makwa dia. Dia excited lah. Masa tu tahun 1822. Jadi masa tu belum ada kenderaan tak banyak lagi, dan orang selalunya menaiki haiwan lah sebagai alat untuk pergi ke sana kemari lah. Dan lelaki ni dia daripada keluarga kaya, jadi dia naik kuda nak pergi jumpa makwa dia ni. Dia excited lah masa tu, tahun 1822. Dia excited, dia nak cepat sampai. Dia pun lalulah satu jalan pintas ni. Jalan pintas ni melalui jalan paya. Jarang orang lalu kat situ. Semasa lalu kat jalan paya tu, kuda lelaki ni dia tersadung dan terjatuh. Lelaki tu pula tercampak jauh. Masa lelaki ni cuba nak bangun, dia terperasan yang dia ni sekarang sedang berdiri di kawasan pasir jerlus. Pasir yang jenis sedut orang ke bawah tu. Bila dia bergelut,
dia berusaha untuk keluar. Dia dah berusaha dah, habis-habis usaha dah, tapi tetap tak mampu. Sebab yalah, pasir jelus ni memang susah. Kalau kita dah tersedut ke dalam, nak keluar tu hampir mustahil lah kalau tak ada bantuan daripada luar. Jadi walaupun dah berusaha habis kudrat lah, habis daya dia keluar, masih lagi tak berjaya, dan dia tersedut ke dalam, tenggelam dalam pasir, dan dia pun menemui ajal dekat situ lah, seorang-seorang. Apabila ada orang yang jumpa mayat dia, berita pasal kematian dia ni cepatlah tersebar di pulau tu, sebab dia ni anak orang kaya dan agak terkenal lah. Jadi seluruh pulau tu tahu dalam masa yang singkat lah, termasuklah makwa dia. Bila makwa dia tahu, makwa dia macam hilang akal, macam terlalu sedih, terlalu terkejut, macam kempunan pun ada sebab tak sempat jumpa pakwa dia tu. Jadi makwa dia ni dah macam orang gila, berjalan-jalan dekat tepi pantai, macam seolah-olah menunggu pakwa dia tu, macam hilang arah lah. Dah satu hari berjam-jam dia akan berjalan dekat tepi pantai tu. Jadi pada satu petang, macam biasa, dia berjalan-jalan di tepi pantai dalam keadaan sedih, mengenangkan pakwa dia yang dah meninggal. Lepas tu daripada jauh, dia ada ternampak seorang lelaki sedang berdiri di gigi air di tepi pantai. Dia tengok lelaki tu seolah-olah berdiri di atas air. Dia terperasan lelaki tu pakai serba kelabu, topi kelabu, baju dan seluar pun kelabu. Jadi dia ingin tahulah. Dia pergilah mendekati lelaki tu. Makin dia dekat, makin dia macam heran. Dia tengok lelaki tu macam dia kenal. Bila dah makin hampir, dia terkejut sebab lelaki tu, muka dia macam muka pakwa dia yang baru meninggal. Lelaki tu mula melambaikan tangan dekat dia daripada jauh. Dia melambai macam tu. Perempuan ni tercengang dan terkaku dekat situ, berdiri kaku dekat situ. Dia macam tak tahu dia ni ada kat alam realiti ke ataupun dia tengah berangan. Tapi dalam masa dia terkaku tu, daripada jauh dia nampak ada satu ombak besar sedang menggulung datang menghampiri kawasan lelaki tu berdiri. Dan ombak tu pun menghempas dekat-dekat dengan lelaki tu. Dan apabila ombak tu menghempas, ada percikan air yang besar. Bila percikan tu hilang, lelaki tu pun hilang. Perempuan ni, dia macam tak puas lagi tengok jelmaan pakwa dia tu. Dia cari-carilah ke mana pergi lelaki tu tadi yang macam pakwa dia tu. Dia tengok-tengok hilang, dah tak ada. Lepas je dia tengok pakwa dia tu hilang depan mata, jelmaan pakwa dia tu hilang depan mata, dia pun berlari balik ke rumah. Bila dah sampai kat rumah, dia ceritalah dekat mak ayah dia apa yang dia nampak. Dan masa tu mak ayah dia fikir anak dia ni dah gila. Jadi dia orang pun bawa anak dia tu pada hari tu juga pergi ke klinik psikiatri, macam apa tu, psikologi punya doktor lah. Tapi klinik tu tak ada di pulau, dia terletak agak jauh lah, di luar pulau. Maknanya dia orang kalau nak pergi ke situ kena tinggalkan pulau tu. Hari tu juga dia orang pergi, dan dia orang bermalam dekat luar pulau. Pada malam yang dia orang keluar daripada pulau tu, ada satu ribut taufan yang besar datang melanda Pulau Pauli. Dalam kejadian ribut taufan tu, hampir keseluruhan rumah di Pulau Pauli tu musnah. Keesokan harinya, bila perempuan tu dan ibu bapa dia pulang ke pulau tu, dia orang terkejut melihat keadaan pulau tu. Rumah-rumah penduduk dekat situ hampir keseluruhannya musnah. Dengan papannya berterabur, serpihan-serpihan rumah berterabur, dan lebih daripada 300 orang meninggal akibat daripada ribut taufan tu. Tapi ada satu benda yang pelik. Rumah dia orang macam langsung tak tersentuh, tak terusik. Seolah-olah macam ada sesuatu benda yang melindungi rumah tu. Rumah orang lain habis semua kena. Rumah dia je yang selamat. Dekat situlah permulaannya. Sebab dikatakan lepas je kejadian tu, lelaki kelabu ni akan muncul setiap kali sebelum ribut taufan yang besar datang ke Pulau Pauli. Jelmaan seterusnya berlaku pada tahun 1893. Ada satu keluarga ni
dia ternampak lelaki kelabu tu daripada jauh sedang melambaikan tangan dekat dia orang. Masa tu orang dah tahu pasal lelaki kelabu ni. Jadi keluarga tu tanpa berlengah segera meninggalkan pulau tu. Dan lepas dia orang tinggalkan pulau tu, memang betul-betul ada satu ribut taufan yang besar datang ke Pulau Pauli. Dan dia orang sekeluarga terselamat. Ribut taufan pada waktu tu, iaitu pada tahun 1893, menyebabkan lebih daripada 1,500 orang terkorban. Lepas tu pada tahun 1954, sekali lagi lelaki kelabu tu muncul. Pada masa tu ada satu pasangan yang baru saja kahwin datang ke Pulau Pauli untuk berbulan madu. Pada satu hari tu pasangan yang baru kahwin ni, diorang jalan-jalan dekat tepi pantai. Lepas tu diorang terserempak lah dengan lelaki kelabu ni daripada jauh. Diorang cakap lelaki tu dia pakai topi kelabu dan baju dan seluar kelabu juga. Semua kelabu daripada atas sampai bawah. Dia nampak lelaki tu yang berpakaian serba kelabu tu melambai ke arah diorang. Lepas saja lelaki tu melambai, lelaki tu lenyap macam tu je depan mata. Pasangan tu pun walaupun dah macam dah spend duit nak pergi ke situ, tapi disebabkan diorang ni percaya pasal amaran lelaki kelabu tu, diorang terpaksa juga meninggalkan pulau tu. Dan diorang tak rugi, sebab memang masa tu lepas diorang pergi tu memang betul-betul ada ribut taufan datang. Bukan yang kecil-kecil, memang ribut taufan yang besar. Ribut taufan yang berlaku di Pulau Pauli pada tahun 1954 mengorbankan 95 nyawa dan memusnahkan lebih daripada 15,000 kediaman penduduk. Dan jelmaan yang terakhir adalah pada tahun 1989. Pada tahun tu ada pasangan suami isteri di pulau tu yang sedang berjalan-jalan di tepi pantai macam yang sebelum tu juga, macam penampakan sebelum tu, tapi yang ni pasangan dah lama berkahwin lah. Diorang ni nampak lelaki kelabu tu dia berdiri dekat kawasan bukit berpasir, bukit pasir. Bukit pasir tu ada banyak dekat situ. Lelaki tu dia berdiri macam dekat antara bukit pasir itulah. Dan penampakan tu sekejap je. Lepas tu lelaki tu hilang. Masa ni memang lelaki kelabu ni memang dah famous lah, semua orang pun tahu. Dan pasangan tu tak tunggu lama, dia orang terus berkemas dan tinggalkan pulau tu. Dan pasangan tu dikira beruntung, sebab memang betul ada ribut taufan yang besar berlaku dekat Pulau Pauli. Ribut taufan yang berlaku pada tahun 1989 di Pulau Pauli menyebabkan 76 orang terbunuh. Cerita seterusnya adalah kiriman daripada seorang penonton. Saya namakan dia sebagai Man. Tajuk cerita ni adalah gangguan di asrama. Kejadian ni dialami sendiri oleh Man. Masa tu dia berumur 14 tahun. Man pada waktu tu dia ada masuk di sebuah sekolah agama. Man tak bagi tahu nama sekolah tu. Kalau dia bagi tahu pun memang saya tak akan mention lah dalam video. Sebab dia cakap sekolah tu masih lagi aktif sampai sekarang. Semua yang Man boleh bagi tahu, sekolah tu dia terletak di Selangor. Man dan keluarga dia memang dah lama merancang untuk cari sebuah sekolah agama untuk Man ni bersekolah lah. Dia orang nak cari sekolah agama yang bagus dan selesa untuk diduduki. Tapi dah lama mencari, tapi dia orang tak jumpa sekolah yang macam dia orang nak. Sekolah agama ataupun sekolah tahfiz yang bagus dan selesa lah. Akhirnya ayah Man ni minta tolong daripada kawan dia untuk carikan sekolah agama yang sesuai untuk Man. Dan kawan ayah Man ni berjaya lah jumpa satu sekolah. Bila kawan pada ayah Man ni dah berjaya jumpa sekolah tu, dia orang ni tak kaji pun, tak pergi cek macam mana sekolah tu, tak ada. Dia orang memang percaya 100% lah pada ayah Man ni, pada kawan ayah Man. Jadi tanpa mengetahui macam mana keadaan sekolah tu, Man dengan keluarga dia pun pergilah ke sekolah tu untuk daftarkan Man ni masuk ke sekolah tu. Mula-mula dia orang pergi tu, dia orang macam tersesat. Dia orang bukan tersesat sangat sebenarnya. Dia orang dah nampak satu sekolah ni, tapi dia orang macam tak percaya sekolah tu lah yang dimaksudkan oleh kawan ayah Man. Sebab sekolah tu nampak usang, nampak macam dah terlalu lama lah. Jadi dia orang ni berpusing-pusing lah dekat kawasan tu. Akhirnya ayah Man telefon kawan dia untuk confirmkan sekolah tu ke yang dia maksudkan. Dan memang betul, sekolah yang dia orang nampak mula-mula tu lah yang kawan ayah Man ni recommend dekat dia orang.
Jadi Man dengan keluarganya macam berat hati, tapi masih lagi macam terpaksa juga masukkan Man kat sekolah tu. Takkan nak cancel kan. Yang jadi diorang ni macam berat hati sangat sebab diorang tengok bangunan dekat sekolah tu, tak kira lah sekolah ke, asrama ataupun surau dekat situ, semuanya nampak macam usang. Semuanya macam binaan daripada kayu. Kalau ada pun dia punya asrama macam bawah dia batu, atas dia tu masih lagi kayu, macam tu lah. Masa tu Man cakap dia hanya tawakal dan redha je. Man pun pergilah daftar. Selesai je proses mendaftar, semua pelajar diarahkan untuk menyimpan barang-barang peribadi di dalam dom asrama lah. Selesai aja urusan di sekolah tu, Man pun dah simpan semua barang dia, dah tahu tempat tidur dia dekat mana, almari dia dekat mana, kelas dia dekat mana. Mak ayah Man pun balik lah. Pada malam tu macam biasalah, kalau dah mula-mula masuk sekolah ni, memang senior-senior ni dia akan bercerita kisah-kisah seram dekat situ. Samalah macam di sekolah Man ni, senior-senior dia ceritalah, dia cerita dekat budak-budak, semua budak-budak yang baru masuk ni, dia ceritakan kisah-kisah seram yang kononnya terjadi kat situ lah. Tapi Man ni dia macam tak berapa endah sangat, tak berapa pedulikan apa yang senior-senior tu cerita. Bukannya apa, sebab dalam hati dia ni masih lagi penuh dengan rasa rindu dekat family dia, rindu dekat rumah dia, macam homesick lah. Tapi tak adalah dia sampai tak dengar langsung cerita-cerita senior tu, dia dengar. Ada senior yang cerita pasal tandas hujung, bilik air tandas hujung tu ada penanggal, dia orang cakap, konon-kononnya lah. Ada sini yang cakap dekat tiang besar dekat asrama tu ada tertanam kuku pontianak, macam-macam lagi lah. Tapi Man dia macam tak kisah pun, macam tak peduli sangat, dia steady je, dia buat tak tahu je. Masa berjalan dan Man ni sedar tak sedar dah hampir 3 bulan lah dia duduk di sekolah tu. Tak ada apa-apa yang pelik lah sepanjang 3 bulan dia duduk kat situ, semua normal je lah. Tapi masuk je bulan keempat, perkara-perkara pelik mula berlaku pada Man. Dalam email yang Man kirimkan kepada saya, dia ada kategorikan 3 bentuk gangguan untuk tontonan kita lah. Gangguan pertama adalah berbentuk visual, iaitu bentuk yang dia nampak ataupun dalam bentuk lembaga ataupun bayangan, macam tu lah. Jadi gangguan bentuk visual ni, satu malam tu Man dia masa tengah tidur, tiba-tiba dia terjaga. Bila dia terjaga tu, mata dia terus terpandang dekat katil kawan dia. Mungkin dia memang mengiring ke arah situ, jadi bila dia terjaga, mata dia celik, terus nampak katil kawan dia. Apa yang Man nampak masa tu adalah satu lembaga hitam yang besar dan tinggi. Lembaga tu dia tengah tunduk macam menjenguk ke arah kawan dia tu yang tengah tidur, menjenguk macam tu. Lembaga tu macam orang rukuk, macam membongkokkan badan ke arah kawan dia. Tapi kawan dia tu tak sedar pun, kawan dia tu tidur je. Man ni yang nampak lembaga tu. Tapi Man masa tu dia tak terfikir apa-apa pun. Dia cuma gosok-gosokkan mata dan dia tengok balik. Bila dia tengok balik dah tak ada apa-apa lah. Dekat tepi katil kawan dia tu cuma ada almari aja. Masa tu Man dah was-was, betul ke dia nampak tadi? Ke yang dia nampak tadi tu almari je? Dia terfikir macam tu. Tapi bila dia fikirkan balik, almari mana pula yang boleh membungkuk macam tu? Mana ada almari bentuk L kan, bentuk macam ni. Almari semua tegak aje. Gangguan kedua pula adalah berbentuk suara ataupun audio pendengaran. Peristiwa kedua ni berlaku beberapa minggu selepas gangguan pertama yang dia nampak tu. Man ni, dia jenis yang suka mandi awal. Dia ni jenis macam tak pemalu sikit. Macam kalau dekat tandas kat bilik air ramai orang, dia tak suka pergi, macam tu. Dia suka mandi seorang-seorang. Jadi dia pun mandilah awal pagi. Memang dah jadi tabiat dia lah. Tapi Man ni, dia pergi ke asrama tu, ke sekolah tu, dia tak bawa jam. Jam tangan tak bawa, jam loceng pun tak bawa. Jadi setiap kali dia bangun malam tu, dia memang tak tengok jam, dia tak tahu pukul berapa. Dia just pergi mandi je. Tengok line clear, tak ada orang, dia pergi. Jadi samalah keadaannya macam malam kejadian tu. Dia terjaga malam dan dia pun bersiap-siap lah nak pergi ke tandas, nak pergi ke bilik air untuk mandi. Dia ambil tuala, berus gigi, sabun, semua alat mandi lah. Dia keluar daripada dom dan menuju ke bilik air.
Masa tu keadaan gelap dan sunyi. Man memang tak tahu pukul berapa masa tu. Mungkin pukul 2-3 pagi Man cakap. Sebab masa tu dia punya sunyi tu lain macam. Tak macam biasa. Bilik air di sekolah tu dia terletak agak jauh. Dia kena lalu dekat gelanggang takraw dulu, lepas tu jalan kaki lagi baru sampai ke bilik air. Macam itulah keadaan bilik air asrama di sekolah tu. Bila dah sampai kat bilik air tu, Man macam biasalah, dia akan pilih bilik air yang tengah untuk mandi. Jadi Man pun mulalah mandi. Tengah sedap mandi kan, tiba-tiba Man ni dia terdengar suara orang bersembang dekat luar tandas, dekat luar bilik air. Bila Man ni dengar betul-betul, dia kenal suara siapa tu. Tu suara kawan-kawan dia. Bila dengar suara tu, Man ni macam lega lah sikit. Sebab Man ni dia ada juga rasa takut. Sebab baru je dengar, sebab dia teringat cerita-cerita daripada senior masa dia mula-mula masuk tu. Lagi satu, keadaan malam tu yang buatkan dia jadi seram, yang buatkan dia rasa takut sebab sunyi lain macam kan. Jadi bila dia dengar ada suara member dia duduk bersembang dekat luar bilik air tu, dia rasa lega lah. Oh, aku ada teman rupanya malam ni, dia cakap. Lepas tu dia mandilah macam biasa mandi. Bila dah siap mandi, dia pun keluar lah. Masa dia dekat pintu bilik air tu, suara tu masih lagi kedengaran, suara orang bersembang. Tapi yang peliknya, Man ni dia tak faham orang tu bersembang pasal apa. Tapi suara tu suara kawan dia, tapi dia tak tahu kawan dia tu tengah bercakap pasal apa. Dia tak dapat tangkap. Masa dekat depan pintu bilik air nak keluar tu, masih lagi terdengar. Tapi bila Man ni melangkah aja keluar dan mata dia nampak di kawasan luar bilik air, suara tu terus senyap, serta-merta senyap. Dan tak ada siapa-siapa pun kat situ. Dia seorang-seorang aja. Masa tu Man ni memanglah dia dah takut dah masa tu, tapi dia masih lagi fikir, ke dia orang ni saja nak prank aku. Jadi dia pun buat selamba je lah. Keluar je lah jalan, keluar lalu dekat gelanggang takraw. Masa dekat gelanggang takraw ni lah, dia terdengar balik macam ada orang bersembang, tapi taklah kuat macam tadi, macam slow aje. Lepas tu dia dengar bunyi macam ada tapak kaki berlari. Bukan satu tapi banyak tapak kaki tu. Dia pun daripada berjalan terus berlari masuk ke dalam dom. Dia masuk ke dalam dom, tengok semua orang kerah tidur je, tak ada seorang pun bangun. Jadi dah pelik dah kat situ. Apa hal ni? Tadi siapa yang bersembang sebenarnya? Jadi dia pun tidur macam tu je lah. Nak buat macam mana kan? Dah terbangun awal agaknya. Dia pun tidurlah balik. Nak cakap yang bersembang tadi tu kawan dia memang tak logik lah. Sebab pelajar kat situ tak ramai. Yang ada dalam dom tu je lah. Yang tu je lah student. Maknanya kalau nampak semua orang tidur kat situ, maknanya memang tak ada orang lah tadi. Mustahil. Sebab dia nak keluar daripada tandas tu, dia masih lagi terdengar. Dia melangkah keluar je, suara tu terus terhenti semua. Nak kata kawan-kawan dia ni, kawan-kawan dia menyorok kat mana? Kalau betul berlari kawan-kawan dia tu lepas prank dia, konon-kononnya lah, lepas prank dia nak menyorok masuk ke dalam dom, mustahil sebab agak jauh. Man ni akan nampak dia orang berlari menuju ke dom sebab kena lalu dekat gelanggang takraw tu. Tapi tak ada nampak siapa-siapa pun berlari. Nak cakap dia orang menyorok belakang tandas, belakang bilik air. Kenapa Man nampak dekat katil tu semua penuh? Jadi memang tak logik kawan-kawan dia yang prank. Memang ada something wrong, memang ada benda lain yang mengusik Man malam tu. Gangguan ketiga adalah sentuhan. Gangguan ni adalah yang paling ekstrim Man pernah rasa masa duduk di situ, di sekolah asrama tu. Cerita dia macam ni. Man ni dah jadi kebiasaan dia, setiap malam sebelum tidur dia akan tanya kawan-kawan dia, ada tak yang nak mandi awal esok pagi. Macam tu. Memang setiap malam dia akan tanya, sebab lepas pada kena gangguan tu lah, dia tak berani dah nak mandi awal seorang-seorang. Jadi pada satu malam tu memang kawan-kawan dia seorang pun tak nak mandi awal sebab esoknya cuti katanya. Jadi Man pun tak kisahlah. Jadi dia pun tak bolehlah mandi awal sangat, kena ikut member dia tu lah. Jadi Man pun tak kisahlah. Maknanya esok pagi dia tak bolehlah mandi seorang-seorang awal-awal. Dia kena ikut sekali member dia tu lah. Jadi malam tu dia orang pun tidur lah. Man ni dengan member-member dia kan esoknya cuti. Jadi dia orang ni pakat nak tidur sama-sama. Dia orang turunkan tilam tu, dia orang bentangkan atas lantai. Panjang-panjang dia orang bentangkan tilam atas lantai.
duduk sebelah-sebelah rapat-rapat lah, rapatkan tilam, tidur ramai-ramai. Jadi dia orang pun tidur lah. Man malam tu dia tidur, posisi dia mengiring ke kiri. Jadi masa dia tengah nyenyak tidur, dah tak tahu pukul berapa lah, memang dah nyenyak betul tidur. Lepas tu tiba-tiba dia terasa belakang dia ni macam ada satu benda tajam, tengah melirik macam tu. Macam ada, kalau kita pernah rasa hujung jarum, apa tu, macam kalau kita pernah rasa hujung jarum peniti tu, hujung dia tu kalau kita letak kat kulit, kita boleh rasa kan tajam hujung tu, tarik macam tu slow-slow. Man rasa macam tu lah dekat belakang dia. Sebab geng-geng ni tidur, dia orang ni tidur tak pakai bajunya. Siapa-siapa yang pernah duduk asrama tahulah, jarang lah tidur pakai baju, memang tak pakai baju lah semua. Jadi dia rasa belakang badan dia tu macam ada benda tajam melirik ke bawah macam tu. Man describe benda tu, dia macam jarum, tapi boleh jadi kuku pun, boleh jadi juga kuku tajam. Jadi Man mula-mula dia buat tak tahu je, mungkin serangga ke apa kan. Tapi benda tu 3 kali jadi. Dia rasa macam ada jarum di belakang dia tu, orang lerikkan macam tu, macam mencakar macam tu 3 kali. Jadi Man ni dah rasa sakit, belakang dia tu dah rasa sakit, dan dia mula rasa geram. Dia risau, dia geram sebab dia fikir mungkin kawan dia yang buat. Jadi dia pun tolehlah ke belakang. Dia toleh ke belakang, tak ada. Kawan dia memang ada kat situ, tapi kawan dia membelakangi dia. Kawan dia mengiring ke belah kanan. Maknanya Man ni masa dia tengok tu, dia nampak belakang kawan dia je lah. Dia tunggu juga kot kawan dia ni pura-pura tidur ke apa, nak prank dia ke. Tapi tak, memang tak ada tanda-tanda yang kawan dia ni tak tidur lagi. Memang dah tidur lah. Tapi Man ni, dia terperasan. Man dia nampak dekat gap tempat dia tidur dengan kawan dia tidur, ada satu ruang tu, ruang tilam tu, dia nampak ada 2 kesan lekuk, seolah-olah macam ada orang berdiri kat situ. Tapi orang tu tak nampak, macam orang tu halimunan lah, tak nampak. Lepas tu dia nampak orang tu mula berjalan meninggalkan tilam tu. Macam ada orang berjalan atas tilam, tapi orang tu tak nampak. Macam orang gaib lah, orang apa, invisible man, orang yang tak nampak di mata kasar. Dan memang dia rasa macam tilam tu bergerak, macam ada orang berjalan atas tilam, tapi tak nampak orangnya. Mula daripada tu dia memang tak boleh tidur malam tu. Lepas dia nampak macam tu, dia tak boleh tidur sebab ketakutan yang teramat lah. Tapi Man ni, walaupun dia dah banyak kali kena gangguan tu, dia tak pernah cerita kat member-member dia, sebab dia takut kawan-kawan dia tu semua takut nanti. Dan itulah kali terakhir Man diganggu dekat asrama sekolah tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Jika anda suka video saya, jangan lupa like, share, komen dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Pada anda yang dah subscribe channel saya, terima kasih banyak-banyak. Dan pada yang belum, subscribe lah saya. Pada anda yang nak submit cerita untuk saya kongsikan kepada anda semua, boleh hantarkan ke email saya kat bawah ni. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.